Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk modul Network Structure Cabling F024113. Kita sambung balik berkenaan dengan LA2 Plan Network Cable Installation. Okey, untuk hari ini kita akan buat penamatan kabel untuk cross cable. Hari itu kita dah belajar berkenaan dengan straight cable, betul? Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan penamatan kabel cross cable. Okey, mungkin awak takkan lupa berkenaan dengan type A dan juga type B. Okey, hari itu kita buat penamatan kabel type yang sama. Kalau kita pakai type A, yang sebelah dia pun sama, kita pakai type A. Dan yang seterusnya type B, kita pakai type B. Tapi untuk kali ini untuk cross cable, kita pakai berbeza, type A dan juga type B. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar mestilah boleh. Yang pertama, terangkan fungsi peralatan yang digunakan. Kita kena terangkan lagi sekali. Ingat balik semula apa fungsi peralatan tersebut. Okey, fungsi nama peralatan dan juga peralatan. Okey. Yang seterusnya adalah terangkan langkah-langkah penamatan kabel UTP kaedah cross cable. Macam mana langkah-langkah penamatan kabel. Okey, kat sini saya akan terangkan. Okey, cukup dua ni awak dah boleh buat amali. Okey, kalau awak dah faham nama peralatan dah boleh, lepas tu langkahnya awak mesti boleh buat penamatan kabel cross cable. Okey, cara penamatan kabel UTP untuk cross. Fungsi lebih dahulu saya cuba ingatkan awak berkenaan dengan kabel cross cable ni. Cross cable ni kegunaan dia biasanya dia untuk peralatan yang sama. Kalau dulu straight, peralatan yang berbeza. Kalau untuk penambatan cross, peralatan yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub ke hub, hub ke switch. Kita pakai cross cable. Okey. Kod warna dia. Okey, untuk kod warna bagi cross cable ni dia berbeza. Okey, awak kena ingat iaitu type A dan juga type B. Untuk type A, okey, pin dia, color code dia adalah pin 1 berwarna putih hijau, pin kedua berwarna hijau, pin ketiga berwarna putih jingga, pin keempat berwarna biru, pin kelima berwarna putih biru, pin keenam berwarna jingga, pin ketujuh berwarna putih coklat dan pin ke-8 berwarna coklat. Ini bagi type A. Okey, boleh ingat. Dan yang seterusnya untuk type B. Okey. Kalau kita nak sambung konektor, pastikan kedua-duanya berbeza. Satu type A, satu type B. Untuk type B, color code dia adalah untuk pin 1 berwarna putih jingga, pin kedua berwarna jingga, pin ketiga berwarna putih hijau, pin keempat berwarna biru, pin kelima berwarna putih biru, pin keenam berwarna hijau, pin ketujuh berwarna putih coklat dan yang terakhir sekali adalah pin coklat iaitu pin 8. Okey. Ingat type A dan juga type B. Kalau awak ingat, awak dah boleh membuat susunan dalam konektor RJ45 ikut color code ini. Alright. Ini contoh konektor yang telah disambung, kabel yang telah dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Dia punya susunan warna dia. Bermula dengan kabel konektor yang pertama, bermula dengan warna putih jingga dan diakhiri warna coklat, dan konektor yang kedua putih hijau dan diakhiri warna coklat. Kalau awak tengok pada yang pertama tu dia guna type B, yang kedua guna type A. Tak kisahlah mana-mana. Awak nak guna type A dulu pun boleh, type B pun boleh. Okey, senarai peralatan yang digunakan. Berikut adalah senarai peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah grimping tool. Okey, grimping tool ni saya dah cerita dah hari tu. Kegunaannya adalah untuk mengepit dan mengetat konektor RJ45. Kita nak ketatkan kabel, kita pakailah grimping tool. Kita tak boleh guna cutter ataupun plier.
Okey, yang seterusnya adalah untuk memotong kabel. Kita pada Green Tool ni ada tempat motong. Kalau kita tengok gambar rajah yang pertama tu, Green Tool yang pertama tu dia ada dua tempat untuk kita potong kabel. Okey, kalau yang bawah tu hanya ada satu sahaja. Tetapi untuk kita grimpingkan dia ada advantage, dia ada dua. Adalah konektor RJ45. Okey, konektor RJ45 digunakan sebagai penghubung kabel UTP. Digunakan untuk menghubungkan kabel UTP. Kalau untuk line telefon, untuk kabel telefon kita panggil dia RJ11. Alright, RJ11. Pada konektor RJ45 ni dia terdapatnya clip connector pastikan dia berada di bahagian bawah, manakala bahagian gold berada di hadapan anda. Okey, ini adalah untuk memudahkan awak. Nanti kalau tak ingat macam mana bentuk RJ45 nak pasangkan dia dengan kabel, pastikan clip yang ada kat atas tu, yang pada gambar tu, berada di bawah, manakala gold menghadap muka anda. Alright, boleh faham? Boleh. Wire stripper. Ini adalah wire stripper digunakan untuk membuang penebat ataupun outer jacket pada kabel UTP. Okey, pada wire stripper ni kalau kita tengok dia ada 1 2 3 4 alur. Ini di tengah-tengah dia tu ada macam pisau dia lah untuk potongkan dia. Tujuan dia adalah untuk kita buang jaket dia. Untuk penggunaan kabel UTP untuk cat seat kita pakai pada alur yang pertama ataupun lubang yang pertama. Okey. Kalau kabel lagi kecil, kita pakai yang berikutnya lah. Alright. Selain daripada itu, dekat depan dia tu ada lubang tu untuk kita masukkan kabel ke dalam modular jack. Umpama sama dengan seperti punch down tool. Alright. Itu kita kegunaan wire stripper. Dan yang seterusnya, kabel cutter. Apa guna kabel cutter? Bila ada cutter, tadi pun dah ada cutter juga, iaitu pada Green Tool. Green Tool tadi ada cutter. Kita boleh juga pakai Green Tool punya cutter. Tapi untuk lebih memudahkan, lebih mudah dan juga nak menampakkan lebih cantik, pakailah kabel cutter. Terpulang pada masing-masing lah. Okey, ada orang boleh potong guna Green Tool pun cantik, terpulang. Bagi saya lebih guna asingkan. Saya lebih guna cutter Green Tool. Okey, digunakan untuk memotong kabel. Seterusnya adalah measuring tape. Ini adalah measuring tape, semua orang kenal ataupun pita mengukur. Digunakan untuk mengukur panjang kabel yang hendak digunakan. Kalau kita nak ukur kabel, kita kena ukur menggunakan measuring tape. Jangan guna pembaris pula. Alright, guna measuring tape. Seterusnya, gunting. Digunakan untuk memotong berbenang kabel UTP. Dalam kabel itu terdapatnya berbenang. Okey, jangan tarik macam tu, jangan potong guna cutter. Alright, jangan tarik macam tu. Kalau awak tarik, kemungkinan kabel tu bila tarik dia terbuka lagi. Kabel akan membuka lagi dia punya jaket dia. Alright, potong guna gunting. Alright, boleh faham? Dan yang seterusnya adalah kabel tester. Apa kegunaan kabel tester ni? Digunakan untuk menguji kabel UTP sama ada berjaya ataupun tidak. Berjaya ataupun tidak, maknanya fungsi ke tidak. Alright, berfungsi ataupun tidak. Pada pada kabel tester ni, okey, pada kabel tester ni selain kita nak check pengujian kabel UTP, selain pada tu dia boleh kita check untuk konektor RJ11, iaitu line telefon. Kita boleh check kat sini. Selain daripada tu kita boleh check BNC konektor, iaitu untuk kabel coaxial kabel. Kita boleh guna check menggunakan kabel tester ni. Banyak keluaran bagi penggunaan kabel tester ni. Ada macam-macam. Okey, ini yang paling mudah, ini yang paling simple. Okey, antara kabel tester lah. Kalau kira kecanggihan ni macam-macam. Okey, ada yang lebih canggih lagi nak check macam mana fungsinya konektor yang telah disambung dengan RJ45. Okey,
Apapun dia menggunakan sistem nombor, start daripada nombor 1 sampailah nombor 8. Maknanya kalau berfungsi tu dia akan menyala ke semuanya. Kalau tak berfungsi tu dia tak akan menyala. Itu menggunakan kabel tester. Salah satu yang jenis pro skate ni lah. Alright. Seterusnya, langkah-langkah penambatan kabel UTP cross. Macam mana kita nak buat langkah-langkah penambatan kabel UTP cross. Okey, hari tu mungkin awak dah belajar berkenaan straight. Kali ni kita nak buat guna cross. Okey, langkah dia sama saja, cuma bila susunan kabel saja yang berbeza. Okey, kita menggunakan type A dan juga type B. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah ukur kabel. Kita kena ukur kabel dahulu. Okey, dengan menggunakan measuring tape. Berapa panjang kita nak pakai, kita ukur. Lepas tu dah ukur, buang jaket kabel. Okey, buang jaket kabel. Okey, dah potong guna kata apa semua. Kita dah bajet. Buang jaket kabel dalam anggaran setengah inci dengan menggunakan wire stripper. Pastikan setengah inci. Lebih daripada setengah inci pun tak ada masalah. Jangan kurang daripada setengah inci. Ingat, pastikan lebih daripada setengah inci, jangan kurang daripada setengah inci. Kalau tak nanti awak nak potong apa semua, nak masukkan kabel tu jadi pendek. Apabila kita nak masukkan ke dalam kabel ni, pastikan wire stripper ni dimasuk pada lubang yang pertama. Masuk dia, lepas tu masukkan dia yang pertama. Apabila kita dah masukkan dia, pastikan wire stripper dipusing hanya satu kali saja. Pusing sebanyak satu kali saja, jangan lebih. Kalau lebih, kemungkinan kabel di dalamnya akan luka ataupun terputus. Okey, ingat pusing sebanyak satu kali sahaja. Okey, dah sudah. Selepas itu, langkah ketiga adalah buang jaket. Buang jaket dari kabel. Dah settle, kita dah pusing tadi, cabutkan dia. Okey, dah sudah. Akan dapat nampak tengok terdapatnya potong lebihan berbenang. Bila kita buka je jaket tu, ada benang. Okey, berbenang. Tujuannya, mungkin awak tengok, kenapa pula ada berbenang? Untuk kabel KC ni ada berbenang kat dalam. Apa function dia? Agak-agak awak. Function dia untuk kita mengikat lah kabel tu, kita nak buat pengasingan ataupun lagi satu fungsi dia adalah untuk kita tarikkan kabel tu untuk belahkan dia. Okey, kalau tak percaya, nanti bila dapat kabel cuba tarikkan dia. Bila tarik tu dia belah, umpama kita pakai pisau tetapi kita pakai berbenang yang ada kat dalam tu. Itu fungsinya berbenang yang ada tu. Okey, jadi kita potong menggunakan gunting. Maknanya potong habislah. Maknanya sampai dekat mana kita dah buang jaket, kita potong dia punya berbenang dia. Okey, dah sudah. Seterusnya adalah potong tulang dalam kabel. Okey, potong tulang. Ada pula tulang kat dalam. Untuk kabel cat seat ni, terdapatnya tulang. Okey, tulang ni berfungsi sebagai menyokong struktur kabel. Okey, dia menyokong struktur kabel supaya kabel ni dalam keadaan kuat. Okey, maknanya selain daripada menyokong, dia mengasingkan kabel. Dia ikut color code dia lah. Maknanya kod warna dia. Bila tertulang ni dia ada 4 bahagian. Satu bahagian untuk warna hijau, satu bahagian untuk berwarna biru, satu bahagian berwarna jingga, satu bahagian untuk warna coklat. Okey, nanti bila kita nak asingkan dia, okey, barulah kita buka dia punya pintalan dia. Okey, potong tulang tu dan kabel tu dengan menggunakan cutter. Ingat, dengan menggunakan. Seterusnya adalah asingkan kabel. Macam mana nak asingkan kabel? Kabel ni pada asalnya dia telah berpintal. Apa yang saya cakapkan tadi. Dia warna putih, warna jingga, warna hijau, warna coklat dan juga warna biru. Diikut color code. Maknanya ada 4 kat sini. Dalam satu pintalan tu ada 2 pula. Okey, asingkan dia. Putih, hijau, putih coklat, putih jingga, putih biru. Asingkan dia. Dah asingkan dia, dia akan jadi gambar yang sebelah tu. Kita buka dia macam besi payung, betul? Pernah nampak besi payung tak? Okey, dia jadi macam ni.
Bila kita dah asingkan dia bentuk macam besi payung ni, dia akan nampak membengkok sebab dia telah berpintal. Macam mana kita nak luruskan dia? Okey. Kita nak guna cutter, tak boleh, nanti rosak pula. Okey. Untuk luruskan dia, kita rautkan dia. Macam mana orang raut lidi? Macam tu jugalah kita rautkan kabel. Guna peralatan yang terdapatnya plastik. Contohnya wire stripper. Wire stripper yang bulat tu awak rautkan dia. Guna raut tu, ambil kabel, rautkan dia bagi dia lurus. Ataupun ambil belakang cutter tempat pemegang tu, pegang, tarik, lepas tu rautkan dia. Pastikan dia lurus, jangan bengkok. Bila dia membengkok, awak akan nampak macam mana keadaan kabel ni, dia tak tersusun rapat. Bila kita nak buat penyusunan mengikut warna, nanti dia ada renggang-renggang. Jadi cara yang terbaik adalah rautkan dia supaya dia lurus. Alright? Dan yang langkah ketujuh iaitu susun kabel. Susun kabel mengikut kod warna. Okey, kita susun kabel. Bila kita susun kabel, dia akan jadi macam ni lah. Okey, contoh dia yang sebelah kiri saya iaitu type A. Okey, susunan kabel dia bermula dengan putih, hijau. Betul? Putih, hijau. Okey, putih, hijau, hijau, putih, jingga, biru, putih, biru, jingga, putih, coklat, coklat. Okey, itu untuk type A. Macam mana kita nak susun bagi cantik tu? Terpulang pada awak lah. Dia agak complicated apabila warna tu dia berlapik, dia berada di sebelah kiri, kita nak tarik ke kanan ataupun kanan pergi ke kiri, itu jadi masalah. Untuk type B pula, susunan dia berbeza pula lah. Okey, untuk type B, warna dia adalah putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Okey, kita susun diikut color code. Okey, boleh? Okey, yang untuk ni type B tu saya tak susun lagi lah, cuma saya letak label dia. Okey, dah sudah tu, selepas kita dah susun ikut warna, pegang dia. Dah ikut kod warna, pegang dia. Lepas langkah seterusnya, potong kabel yang telah disusun. Potong kabel yang telah disusun menggunakan cutter green pin tool. Pakai cutter green pin tool pun boleh, cutter biasa pun boleh. Bila kita nak masukkan dia, pastikan dia dalam keadaan lurus dan mengikut ukuran. Maknanya selama ni mungkin awak buat terlebih. Okey, awak setting menggunakan RJ45, pastikan bila kita nak masuk, dia masuk sepenuhnya dan jaket berada dalam RJ45. Nanti dah setting mungkin paras mana nak potong, masukkan ke dalam cutter ataupun cutter green pin tool, lepas tu potong. Pastikan straight, lurus. Jangan bengkok. Bila membengkok, bila kita nak masuk dalam RJ45, yang mana yang lebih, dia akan masuk. Yang tak lebih, dia akan tak masuk. Itu boleh mengakibatkan certain connector lampu pada tester tidak menyala. Jadi, ini saya ingatkan ke awak lagi sekali, bila kita nak potong, pastikan lurus. Okey, lurus. Sama saja awak tengok daripada mata kasar awak, lurus. Jangan membengkok. Okey, ingat, potong guna cutter ataupun cutter green pin tool. Okey, dah sudah. Langkah ke-9, okey. Langkah ke-9, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pasang kabel yang telah siap disusun ke dalam konektor RJ45. Okey. Pastikan klip konektor RJ45 berada di bawah. Okey, yang untuk ni saya dah ingatkan awak lagi sekali. Bila kita nak masukkan dia, pastikan klip, okey, klip konektor berada di bawah. Yang gold tu berada di hadapan anda. Jadi, bolehlah awak masukkan kabel ke dalam RJ45. Bila masukkan dianya, pastikan dia keadaan kabel yang telah disusun tu tidak bergerak. Kalau dia bergerak, tiba-tiba dia terpusing, kalau salah satu dia sebelah-sebelah akan berpusing, dia dah jadi terbalik dah. Okey. Masukkan kabel ke dalam konektor mengikut kod warna yang berbeza. Okey, type A
type A, type B, type B. Maknanya jika pin yang pertama, RJ45 yang pertama awak guna type A, pin yang kedua pakai type B. Kalau awak tengok pada gambar rajah tu, okey, di sebelah kiri saya kita nampak cara pemasangan dia agak salah lah, di mana jaket tak masuk sepenuhnya. Okey, yang sebelah dia jaket masuk sepenuhnya, betul? Okey, dekat sini kalau bila buat ujian saya akan potong markah lah, sebabnya jaket tak masuk sepenuhnya dalam RJ45. Okey, pastikan dia masuk dan penuh masuk ke dalam, dan jaket ada masuk hampir hujung dia, dan pastikan apabila kita menghadap ke depan, sila perhatikan kedudukan kabel yang masuk dekat dengan yang gold tadi masuk sepenuhnya. Jangan bila kita tengok tiba-tiba ada yang masuk, ada yang tak masuk. Kalau awak potong tak lurus kabel tadi, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Jadi bawa keluar semula sebelum, jangan grimping lagi. Bawa keluar dahulu, pastikan lurus. Bila kita potong dah lurus, cuba masukkan balik semula. Okey, itu jadi masalah setiap pelajar. Bila dia masukkan, rupa-rupa dia potong tak sama. Ataupun ada yang masuk, ada yang tak masuk. Lepas tu, bila nak masukkan dia, tiba-tiba dia berubah kedudukan kabel tersebut. Mula-mula okey, bila dah nak masuk, tiba-tiba dia tertwist pergi ke sebelah. Okey, tolong alert berkenaan dengan benda ni. Cara dia, tengok dengan mata kasar di bahagian depan gold dan juga di hadapan konektor tersebut. Kalau rasa yakin, barulah awak grimping. Okey, boleh? Dah sudah selepas itu, kepit konektor. Okey, kepit konektor menggunakan grimping tool. Okey, masukkan dia. Okey, dia ada lorah ataupun lubang untuk clip konektor. Masukkan dia. Apabila dah masuk, pastikan grimping ditekan sepenuhnya. Tekan sampai habis. Maknanya paras mana grimping itu ditekan mengikut jenis grimping. Certain grimping, saya lebih suka penggunaan grimping yang jenis ada lock dia. Macam umpama kita kata bearing dia. Bila sampai di akhir grimping tu, dia akan berbunyi, dia bunyi tap sekali. Maknanya dah habis grimping. Kalau yang jenis grimping yang tak ada lock, dia akan tak tahu dekat mana kita punya tekan kita. Jadi kalau kita pakai yang ada lock tu, dan dia akhirnya bila kita tekan terus dia free dan dia terus lepaskan dia. Okey, itu kelebihan grimping lah. Bergantung kepada institut lah. Ada certain pakai yang grimping macam ni, ada certain grimping pakai untuk berlainan lah. Okey, yang penting bila kita nak grimping, pastikan tekan sepenuhnya. Alright, dah tekan, langkah uji penyambungan. Okey, langkah uji penyambungan. Buat pengujian dengan menggunakan kabel tester. Okey, pastikan lampu menyala dan mengikut turutan yang betul. Okey, untuk pengetahuan awak, untuk menggunakan kabel tester ini, okey, pastikan anda masukkan ke dalam lubang konektor RJ45. Kalau kita perhatikan kepada kabel tester yang dipakai nanti, ada dua, satu untuk RJ11, satu untuk RJ45. Pakai yang lubang RJ45. Jika awak rasa kadang-kadang bila awak dah masukkan ke dalam konektor, ke dalam tester RJ45, tiba-tiba dia kadang-kadang dia tak boleh nak masukkan. Sebab apa? Sebabnya kemungkinan bila kita grimping tu, kita tak tekan sepenuhnya. Okey, kalau rasa macam payah nak masuk, kemungkinan awak tekan tak sepenuhnya. Jadi cuba tekankan balik semula, lepas tu masukkan dia. Kalau masukkan dia, cara yang terbaik bila kita masukkan ke dalam kabel tester ni, dia akan, bila kita masuk, dia akan bunyi tak, berbunyi sekali. Maknanya pada clip konektor tu dia akan berbunyi tak sekali. Okey, lepas tu pasang yang sebelah dia ni pun juga, pasang kepada kabel tester ni. Okey, sampai berbunyi, dia berbunyi tak sekali.
Okey, apabila kita nak buat ujian, pastikan button berada pada butang on. Dah tekan pada butang on, pastikan lampu menyala di sebelah tester yang besar ni akan mengikut turutan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan 8. Okey, manakala tester untuk remote, okey, tadi yang untuk master, untuk remote dia akan tidak mengikut turutan, tetapi dia menyala kesemuanya. Okey, tetapi dia menyala semuanya, tidak mengikut turutan. Okey, kalau master dia akan ikut nombor 1 sampai nombor 8, tetapi untuk remote dia tidak menyala, dia tidak akan mengikut turutan, tetapi ke-8 warna akan menyala. Okey, ini kita nak buat macam mana nak buat pengujian bagi cross cable. Katakanlah okey, yang master punya tester menyala ke-8-8-nya, tetapi untuk remote ada 1 ataupun 2 tidak menyala dan dia dah ikut tidak mengikut turutan tapi dia tak menyala. Jadi cara yang terbaik, okey, cara kita tak perlu merosakkan konektor yang betul. Yang mana salah tu, yang contohnya remote ni salah, potong, lepas tu kita replacekan dengan konektor baru. Kita buat cara pada mulanya, start daripada ukur, potong sampailah pasang kepada konektor. Okey, bila masukkan balik semula, pastikan tepat masuk apa semua, lepas tu test balik semula. Okey, kita akan tengok macam mana, sama ada hidup ataupun tak. Kalau okey, maknanya proses penatang kabel UTP cross itu hidup, maknanya berfungsi dengan baik. Okey, gambar yang sebelah tu menunjukkan kabel cross kabel. Okey, untuk kabel UTP telah pun siap. Kedua-duanya menggunakan type yang sama, iaitu type B. Okey, kalau nak dapat hasil dia, pastikan yang terbaik macam inilah yang saya tunjuk kat awak. Jaket dia berada di dalam konektor RJ45. Okey, untuk mendapat gambaran yang lebih mudah, saya share kat awak YouTube di mana channel Solom RD. Okey, tadi saya download ni pada 7 September 2020. Minta maaf banyak-banyak bahasa-bahasa Indonesia, tetapi dianya video ni sangat bagi saya sangat menarik dan mudah difahami walaupun bahasa yang ditulisnya bahasa Indonesia. Semoga ianya dapat memberi knowledge kepada awak berkenaan dengan macam mana penamatan kabel UTP cross kabel. Untuk lebih detail lagi, kalau awak nak tengok, boleh tengok dekat YouTube untuk lain. Tetapi saya ingatkan awak, setiap peralatan berbeza, tetapi apa yang kita mudah pakai, kita pakai. Okey, kalau awak tengok dari YouTube, mungkin penggunaan wire stripper mungkin tak ada, dia guna gunting apa semua, dia guna cutter apa semua. Boleh guna pakai juga, tetapi tidak bersesuaian. Kalau kita belajar nanti, mungkin kita menggunakan peralatan yang betul-betul detail, maknanya kita ada wire stripper, kita ada cutter. Okey, kalau awak tengok YouTube lain, mungkin dia guna grimping wire, grimping tool pun dia boleh buka dia punya jaket. Okey, sama-sama kita saksikan proses penamatan kabel untuk cross kabel. Okey, betul.
Okey, itu sedikit berkenaan dengan video penamatan kabel untuk UTP bagi cross kabel. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Kita akan lebih detail lagi, lebih mengenalinya apabila kita buat amali nantilah. Maknanya awak boleh tahu macam mana nak susun, macam mana nak pasang apa semua ketika kita membuat amali nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.